Kuala Selangor, last 3 minutes. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya turut untuk menyebut secara ringkasnya betapa rang undang-undang RUU Kewangan 2021 ini meskipun membabitkan 8 akta ya sebagai untuk melaksanakan langkah-langkah bajet 2022, tetapi sebenarnya yang diberikan perhatian rata-ratanya oleh akauntan dan juga analis ya adalah dalam aspek Akta Cukai Pendapatan 1967 itu. Selainnya Akta Stamp, Akta Petroleum, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan, Akta Penggalakan Pelaburan, sebagainya itu hanyalah dari sudut sifatnya lebih teknikal yang di-Pertua. Lalu saya masuk terus kepada mahukan penjelasan ya. Meskipun kita tahu bahawa negara dalam keadaan terkekang dengan fiscal space, dengan izin ataupun keupayaan untuk berbelanja kerana tidak dapat tidak dapat menjana ya pendapatan dan revenue yang besar, maka tax sistem yang lebih bersifat broad base itu ya mau dimajukan ataupun digunakan, termasuk yang terkini ini adalah apabila kita semacam berpatah balik daripada memberi pengecualian semasa Asian Crisis dulu dalam tahun 1998 dan juga kepada syarikat-syarikat untuk tidak mengenakan mereka ya apa yang diistilahkan sebagai pengecualian cukai pendapatan ataupun company ya syarikat daripada sumber pendapatan yang didapati dari luar negara, dan juga pada 2004 kita kuasakan ke atas individu. Lalu mutakhir ini ketika ataupun dengan rang undang-undang ini, ia satu yang sangat counter intuitif, counter produktif saya kira, kerana akan mencetuskan pelbagai persepsi buruk dan demi untuk mendapatkan cukai, tetapi pada akhirnya akan meninggalkan persepsi buruk yang telah pun disebutkan oleh ramai rakan-rakan saya, tetapi mungkin ringkasnya kalau boleh saya sebutkan ya, ini akan meninggalkan ya akhirnya Malaysia tidak lagi berdaya saing untuk menarik pelaburan yang baik ya, the good quality kind of reinvestment kembali, sebab yang nak bawa balik ya, pendapatan mereka tu repatriate dan remunerate balik ya pendapatan sama ada individu ataupun syarikat, mereka tahu bahawa mereka akan dikenakan cukai ya, double taxation, sementara kita punya tak kurang daripada 70 lebih ya DTA ataupun double tax agreement dengan negara-negara yang lain ya. Jadi kenapa sebegini ya gusar dan sebegini istilahnya dengan izin reckless ya, tidak kita cermati perkara ini kerana kita lebih nampak short term gain dengan long term loss ya, yang meninggalkan satu impak yang buruk kepada negara. Saya punya banyak lagi poin-poin yang nak saya sebutkan, termasuklah juga cukai makmur kita tu yang hampir saya berkata we have missed the train ya, tetapi kita kenakan juga. Itu pun satu lagi, bila kita berharap untuk mendapatkan 3-4 bilion, kita rugi 40 lebih bilion atau paling tidaknya 30 lebih bilion. Dengan kata lain, kita ini dengan istilahnya, dengan izin Datuk Pengerusi, yang di-Pertua adalah penny wise, a pound foolish nampaknya kita ni. Jadi oleh kerana itu saya tak punya waktu yang banyak lagi perkara yang nak saya singgung perkara ini atas undang-undang ini, begitu saja dahulu. Terima kasih atas peluang ini. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor.